Salam sejahtera, salam durian dan selamat tahun baru 2023. Permulaan tahun yang sangat bermakna untuk kita bersama ialah saya ingin kongsikan satu lagi kajian terbaru ataupun teknologi baru pertanian 4.0 di mana kita menanam durian di dalam shelter. Ini antara satu daripada satu impian yang telah lama saya harapkan yang boleh dijadikan satu perkongsian di mana kita menanam durian di bawah shelter. Dan ini juga merupakan satu lagi penyelidikan yang masih dalam kajian, tetapi kita harap kajian ini boleh mendatangkan satu kebaikan ataupun membawa satu lagi kebaikan dalam penanam durian, industri durian ini ialah kita boleh menghasilkan durian menggunakan teknologi yang terbaru di mana kita boleh menggunakan kesan air hujan tidak menjadi masalah kepada kita dan kita boleh menghasilkan durian di luar musim. Dan kalau kita lihat ciri-ciri kebaikan tanam durian dalam shelter, satu daripadanya ialah kita tidak diganggu oleh hujan semasa berbunga, semasa pendamungan dan juga semasa buah gugur. Contohnya ke belakang ini kita lihat terbaru ialah durian gugur kebaikan menghadapi masalah pest canker ataupun tombok-tombok canker pada buah, ataupun buah mudah mereka, ataupun kualiti buahnya menurun disebabkan air hujan terlalu banyak. Jadi penanaman dalam shelter ini dapat kita kurangkan masalah ini. Selain daripada itu juga dia dapat memberi kita durian di luar musim. Contohnya pada musim hujan ini disebabkan kita menanam di dalam shelter, dia tidak diganggu oleh hujan. Jadi kita boleh mengawal durian kita bila berbuah, tidak. Dan seterusnya disebabkan tak penanam di dalam shelter, air hujan tidak mengganggu kita. Pokok masalah canker dapat dikawal dengan baik. Masalah rhizotonia dan lain-lain juga dapat dikawal. Seterusnya dari segi pengawalan perosak dan penyakit, kita dapat mengurangkan penggunaan racun perosak. Dari segi penggunaan racun serangga dan racun kulak juga dapat dikurangkan. Seterusnya juga kita dapat menghasilkan durian yang betul-betul berkualiti seandainya kita dapat mengawal keperluan air dan tidak diganggu. Jadi kalau lihat persekitaran ini memang kita dalam keadaan tertutup, serangga tidak boleh masuk, air tidak mengganggu pertumbuhan pokok. Contohnya kalau air terlebih semasa hujan, pokok mungkin akarnya kekurangan oksigen dan akar reput akan berlaku. Bila berlakunya akar reput, pokok akan jadi kuning dan pokok kuning menyebabkan Phytophthora akan menyerang. Jadi ini antara faktor-faktor yang kita perhalusi. Salah satu daripadanya dalam shelter pun kita buat busuk lagi untuk memastikan keselamatan ialah air langsungnya tidak bertakung. Seandainya kalau kita terlebih siram, dan juga kita nak memastikan ialah busuk ini boleh menggalakkan pertumbuhan pokok yang lebih rancak. Kalau kita bandingkan pokok yang ada tanam busuk dengan tidak busuk, kita dapati yang ada busuk penanam pokoknya akan tumbuh dengan lebih cepat berbanding dengan yang tidak ada busuk disebabkan pengudaraan tanah yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat dari segi shelter ini merupakan satu lagi asas yang kita nak tekankan ialah kita boleh mengawal kuantiti air yang diberi. Dan kelebihannya kita masih dalam kajian lagi. Kita berharap langkah ini merupakan satu langkah pertama, langkah inovasi yang boleh membawa industri durian ke hadapan lagi. Dan ini juga merupakan julung-julung kali pertama tanaman durian ditanam dalam shelter. Dan ini juga merupakan satu langkah yang kita katakan langkah berani ya, sebab memerlukan kos yang tinggi. Jadi kita harapkan ini merupakan satu lagi lah yang boleh menyumbang pada industri durian. Dan ini merupakan satu teknologi di Malaysia ataupun pertama di Malaysia ataupun pertama di dunia juga kalau tanam durian dalam shelter. Jadi saya harap ini merupakan satu permulaan ataupun memberi semangat kepada pemain durian industri di Malaysia dan juga di luar negara. Ini adalah satu langkah yang terbaru lah. Jadi kita lihat dari segi kalau kita sebut pertanian 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 ni, durian pun kita masuk ke era 4.0 di mana kita akan menggunakan banyak peralatan, terutama seperti kita nak mengukur kelembapan tanah, kandungan oksigen dalam tanah, pH tanah, kandungan NPK dan lain-lain, supaya kita hendakkan satu ialah pertanian G2 ataupun kita panggil precision agriculture, di mana kita boleh memastikan setiap air
zat yang kita beri itu menepati keperluan pokok durian. Jadi sedekala kita tahu air merupakan satu daripada punca menjadi masalah utama dalam penanaman durian. Kalau air lebih, pokok akan menghadapi masalah akar reput. Kalau air kurang, pokok akan mengalami stres. Jadi dalam teknologi ataupun kaedah ini, kita sebenarnya nak mengingatkan penyumbang utama dalam masalah penanaman durian adalah air. Kita tahu pokok akan mati disebabkan dua faktor utama. Satu adalah air yang berlebihan. Sekiranya berlaku banjir, pokok akan mati. Kalau kemarau, pokok yang besar biasanya mengalami kecederaan daripada mati. Dan faktor kedua yang menyebabkan pokok mati adalah berbuah lebih. Berbuah lebih adalah disebabkan pokok tidak boleh menampung bilangan buah yang begitu banyak. Itu yang menyebabkan pokok mati. Jadi kalau kita menanam dalam shelter ini, satu lagi kita nak mengawal ketinggian pokok, di mana ketinggian kita akan mengawal di bawah paras lebih kurang dalam 12 hingga 15 kaki sahaja. Jadi ini juga antara satu lagi langkah yang terbaru yang kita nak wujudkan, di mana kita boleh menghasilkan durian yang pokoknya berbuah pada ketinggian yang rendah. Walaupun buat masa ini umumnya masyarakat masih agak suka nak menerima, tetapi ini juga satu langkah penyelidikan yang kita akan mulakan. Sebagai contohnya, kita ketahui sedekala bila kali pertama saya memperkenalkan sistem busut, idea ini agak suka diterima, tetapi hari ini semakin ramai boleh menerima, walaupun masih ada segelintir yang was-was, tetapi kita harapkan dia akan menjadi satu lagi seperti kaedah busut. Tanam durian dalam shelter ni juga akan menjadi lagi satu titik tolak di mana kita akan bergerak jauh ke hadapan lagi. Dan seterusnya juga dari segi ketinggian pokok, menjadi harapan saya ialah dalam bidang industri ini, saya harap saya dapat memberikan sedikit sumbangan dalam penanaman durian, terutama dalam menggunakan kaedah busut, penanaman durian di dalam shelter atau pelindung, dan juga ketinggian pokok dapat dikawal pada paras yang paling rendah. Ini memudahkan kerja penyelenggaraan dan juga untuk kita membuat penembungan secara manual, dan juga kita melakukan penjarangan buah. Seterusnya ia juga dapat memudahkan kita untuk memungut hasil. Harapan saya ialah dalam industri durian ini kita dapat memajukan industri bersama dan membangunkan industri ini supaya dia menjadi satu lagi sumber kekayaan baru yang diwawakan oleh Kementerian Pertanian, di mana selain pada sawit, getah, durian akan menjadi satu lagi penanaman komoditi yang utama dalam industri pertanian. Dan kita tahu rata-rata orang Malaysia ni memang sangat berminat durian, bukan hanya dari segi makan, tetapi dari segi menanam juga. Kita lihat banyak orang daripada bidang lain yang datang jumpa saya untuk menanam durian. Dari segi kita lihat contohnya pakar-pakar doktor, engineer, lawyer, accountant, pada pelabur company yang peladangan dari syarikat gergasi juga berminat, dan juga ada pelabur-pelabur daripada luar yang juga berminat dalam penanaman durian, disebabkan keuntungan ataupun pendapatan daripada durian ini jauh lebih tinggi berbanding dengan pelaburan yang lain, berbanding dengan industri lain. Jadi kita harapkan juga daripada kajian yang kita lakukan di sini, mungkin sedikit boleh menyumbang kepada pembangunan industri ataupun pembangunan industri yang lebih kita katakan sebagai pertanian G2 ataupun precision agriculture, yang kita harapkan akan menjadi satu impian yang benar yang berlaku. Sekali lagi saya akhiri dengan selamat tahun baru, dan semoga tahun ini merupakan satu lagi tahun yang bermakna, tahun yang tidak ada bencana, dan tahun ini juga merupakan tahun yang berkat kepada semua orang.